Pusat Pemindahan Kekal PPK dicadang dibina di Kota Marudu. Perinciannya bersama Anicia Dollars di Kota Kinabalu. Silakan, Anne. Ya, Farhatul. Susulan kegerapan banjir di daerah Kota Marudu, cadangan pembinaan Pusat Pemindahan Kekal PPK akan dipertimbang. Ia bagi memperkukuh pengurusan penduduk terjejas banjir di kawasan yang dikenal pasti sebagai hotspot bencana. Dan saya juga mendengar maklumat bahawa ada cadangan untuk membina pusat pemindahan kekal di Kota Marudu ini. Jadi saya akan bawa perkara ini kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi untuk kita pertimbangkan. Beliau ditemui selepas melawat PPS di SMK Tandik 2 bagi memastikan proses pemindahan dan penyaluran bantuan lebih tersusun pada masa hadapan. Datuk Mustafa menekankan kepentingan kerjasama antara agensi termasuk NADMA dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Dalam pada itu, keadaan banjir di tiga daerah iaitu Kota Marudu, Pitas dan Paitan bertambah buruk. Setakat 4 petang Sabtu, jumlah penduduk di Pusat Pemindahan Sementara PPS meningkat kepada lebih 4,000 orang. PPS aktif juga bertambah kepada 25 berbanding 18 sebelum ini. Berdasarkan infografik, Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Daerah Pitas mencatatkan bilangan penduduk paling ramai di PPS meningkat kepada 2,013 orang, membabitkan 787 keluarga. Turut meningkat jumlah penduduk di PPS Paitan iaitu seramai 716 orang daripada 234 keluarga. Manakala jumlah penduduk di PPS Kota Marudu kekal 1,923 orang dari 778 keluarga di Kota Marudu. Sejumlah 79 buah kampung terjejas banjir, masing-masing 12 di Kota Marudu, 30 di Pitas dan 37 kampung di Paitan. Ketiga-tiga daerah dilanda banjir susulan hujan lebat sejak pagi Khamis. Di sebalik cabaran banjir yang melanda tiga daerah di Sabah, kebajikan penduduk terjejas terus diberi perhatian apabila pelbagai agensi digerakkan bagi menyalurkan bantuan segera. The government is doing aiding. Saya difahamkan today agensi sedang dikerahkan untuk bersama untuk membantu. Kebetulan dia dalam bulan yang ni lah puasa. So orang kata there will be hardship lah. But I'm sure the government is doing is aiding and will be assisting and hearing this problem. Datuk Razali ditemui selepas Majlis Sentuhan Kasih Ramadan di Ibu Negeri. Di Kota Marudu, penyaluran bantuan kepada penduduk terjejas banjir terus diperkukuh. Ia bagi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datu Dr. Maijol Mahab yang meninjau PPS di SMK Tandik 2 berkata keperluan asas termasuk makanan berbuka puasa diurus secara bersepadu oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat dengan sokongan pelbagai agensi. Saya merasa puas hati dengan segala bantuan yang diberikan kepada mereka tentang kebajikan mereka, tentang kesihatan mereka. Tentulah memang berbeza di rumah lain, di sini lain, memang tidak selesa bagi mereka. Tapi musim seperti ini pasalah menghadapi keadaan seperti itu. 4 PPS diaktifkan di Kota Marudu sejak pagi Jumaat bagi menempat penduduk dari 12 buah kampung terjejas banjir. Manakala di Pitas, penyaluran bantuan kepada penduduk terjejas banjir diselenggara dengan baik. Untuk mengetahui perkembangan di sana, kita bersama Fadli Zil Ikram di sana. Teruskan, Fad. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Majlis Daerah Pitas di mana keadaan di sini masih dipantau rapi oleh pihak berkuasa dan usaha untuk memastikan semua yang memerlukan bantuan mendapat perhatian sedang dijalankan. Dan bagi mendapatkan perkembangan lanjut di PPS Dewan Majlis Daerah Pitas ini, bersama dengan saya ketika ini Datuk Seri Dr. Rudi Awah, Adun Pitas, berangkap Pembantu Menteri Kerja Raya dan Utiliti Sabah. Baik Datuk, mungkin kalau boleh kongsikan apakah bentuk bantuan segera yang telah disalurkan kepada penduduk yang terjejas? Terima kasih. Sebagai wakil rakyat DUN N3 Pitas dan di daerah Pitas sudah pasti bahawa saya melihat apabila mangsa banjir telah kita pindahkan
ke Dewan Pusat Pemindahan Sementara Dewan Majlis Daerah Pitas ini, di mana agensi yang cepat bertindak membagikan bakul makanan, bantuan makanan dan juga keperluan asas ialah pegawai kebajikan daerah Pitas, kerana mereka telah memastikan bahawa yang kita pindahkan dapat kemudahan makan minum dan juga alat-alat kelengkapan seperti tilam, selimut dan sebagainya. Pada tahun ini juga banjir melanda kita sempena dengan bulan Ramadan. Jadi satu juga kekangan bahawa perlu kebajikan ikut peraturan di mana makan dibagi apabila berbuka puasa dan sahur nanti akan dibagi semula. Tetapi ada di antaranya juga kemarin yang sakit, yang baru bersalin. Jadi kebajikan juga ambil jalan secara cepat untuk memastikan mereka juga dapat dibagi bantuan makan. Karena tidak semuanya seperti saya katakan OKU dan sebagainya tidak akan berpuasa. Segala bantuan daripada kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan sememangnya diseragamkan dan memang cepat turun. Sebagai wakil rakyat saya berpuas hati kerana apa yang diperlukan nyata, jelas, nampak, dirasai oleh setiap mangsa yang kita pindahkan di pusat pemindahan ini. Baik, terima kasih Dato' atas perkongsian itu sebentar tadi. Baik, setakat ini sahaja perkembangan yang saya dapat bawakan di PPS Dewan Majlis Daerah Pitas pada petang ini. Kembali ke studio, silakan. Sementara itu, banjir kilat yang melanda beberapa kampung di Sandakan pada pagi Jumaat sudah pulih sepenuhnya. Pusat Transit Masjid Nur Iman, Kampung Sungai Memanjang yang menempatkan 87 penduduk terjejas banjir ditutup 12.30 hari Sabtu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan memaklumkan pusat transit itu ditutup selepas pemantauan di kawasan terjejas mendapati keadaan sudah terkawal ditambah keadaan cuaca yang baik. Sesi persekolahan di kawasan terjejas banjir berkemungkinan ditangguhkan bagi memastikan keselamatan pelajar dan warga sekolah terus terjamin. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah Datuk James Ratib berkata, perbincangan segera akan diadakan bersama pengarah pendidikan negeri susulan beberapa sekolah masih ditenggelami air. Kemungkinan besar kita akan tunda persekolahan pada hari Isnin ini kerana kebanyakan sekolah-sekolah ini masih lagi ditenggelami air dan mungkin juga banyak kerusakan-kerusakan yang perlu kita ganti. Kerana seperti bangku sekolah, mungkin komputer, peralatan sekolah, peralatan guru, keseluruhannya ditenggelami air. Beliau ditemui selepas melawat PPS SMK Simpangan Paitan. Dalam pada itu, Datuk James yang juga adun sugut menggesa ketua kampung dan pemimpin masyarakat supaya segera turun ke lapangan bagi memantau keselamatan penduduk terjejas banjir. Sekaligus memudahkan penyelarasan bantuan dan pemindahan. Banjir yang melanda Paitan kini antara yang terburuk apabila beberapa jalan utama terputus. Selain menenggelamkan pasar nelayan Paitan dan kenderaan di kawasan sekitar. Suasana Bazar Ramadan kini bukan sahaja meriah dengan pilihan juadah, malah turut mencerminkan perubahan gaya pembayaran masyarakat. Jika dahulu wang tunai menjadi keutamaan, kini semakin ramai peniaga dan pengunjung beralih kepada kaedah tanpa tunai atau cashless yang lebih pantas dan selamat. Ikuti laporan Kamarudin Abdullah. Tinjauan di Bazar Ramadan lintasan Diasoka Kota Kinabalu mendapati ramai peniaga menyediakan kemudahan pembayaran secara imbas kod QR serta pindahan dalam talian bagi memudahkan urusan jual beli. Rata-rata peniaga menawarkan pelbagai kaedah pembayaran digital termasuk perbankan dalam talian dan aplikasi e-dompet. Penggunaan kod QR dilihat paling meluas kerana pelanggan hanya perlu mengimbas kod yang dipaparkan di gerai. Kaedah ini bukan saja mempercepatkan transaksi, malah mengurangkan risiko kesilapan dan kehilangan wang tunai serta memudahkan penyimpanan rekod jualan. Peniaga yang ditemui mengakui penggunaan cashless banyak membantu melancarkan perniagaan mereka. Dapat tukar-tukar duit lagi pergi gerai-gerai, suruh customer QR saja. Itulah dia punya kemudahan dia. Kadang-kadang kalau pelancong
Kami pakai Alipay. Itu pelancong pun suka. Untuk peniaga-peniaga dekat kaki lima macam ni, dia sangat memudahkan lah. Sebab mostly sekarang orang lebih prefer untuk bayar QR. Ini mempunyai banyak kelebihan. Jadi sekarang kan memang kita tahu semua orang guna cashless. Jadi yang memudahkan untuk kita lah sebagai penjual dan juga pembeli. Bagi pelanggan pula, kemudahan ini dianggap lebih praktikal kerana mereka tidak perlu membawa wang tunai dalam jumlah yang banyak ketika mengunjungi Bazar Ramadan. Penggunaan QR ni adalah sangat praktikal lah. Lebih-lebih zaman Gen Z sekarang ni kan. Sebab pakai cash, sekarang orang dari luar negara pun jarang juga pakai cash kan sekarang. QR sangat memudahkan sebab dia tidak perlu bawa cash ke mana-mana. Jadi very convenience lah untuk bayar kepada peniaga. Sebagai pembeli ni, penggunaan QR code ni sangat baiklah, sangat bagus kerana kami tidak perlu membawa cash lagi, kita tidak perlu takut duit hilang apa semua dan kita hanya QR terus kita boleh bayar sudah. Trend ini selari dengan usaha memperluaskan ekonomi digital serta mengurangkan kebergantungan kepada wang fizikal. Selain meningkatkan kecekapan urus niaga, pembayaran tanpa tunai juga membantu memperkukuh keselamatan transaksi dalam kalangan pengguna dan peniaga. Aktiviti pembayaran tanpa tunai atau cashless kini semakin digunakan masyarakat ketika ini, lebih-lebih lagi di Bazar Ramadan. Selain cepat dan mudah, sebarang urus niaga juga terus direkodkan dalam transaksi pembelian. Ini sekaligus menunjukkan masyarakat semakin celik digital dalam era ekonomi baharu ketika ini. Kamarudin Abdullah, RTM. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Farhatul. Salam Malaysia Madani. Farhatul. Baik, Inisia, terima kasih.